Okay, hari ni saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan CQG, macam mana nak fully utilize dia punya functionality lah. Okay, now saya suggest anda pun buat benda yang sama, iaitu buka demo account dulu dan get used to it, barulah beralih ke live account lah. Okay, first kalau nak demo account, okay, klik pada link yang sama, lepas tu klik pada demo kat sini. Okay, klik pada demo dan dia akan tukar ke demo punya interface lah. Okay, demo, and then klik pada request demo login yang ini. Okay, request demo login, nanti dia akan hantarkan dia punya details login dan username dan password ke email kita dan boleh login lah. Okay, sekarang ni saya login menggunakan demo. Alright, kita tunggu. Okay, lepas kita login, by right kalau first time dia akan keluar macam-macam lah. Dia akan keluar macam simple tutorial, klik sini untuk apa-apa semualah. Okay, dan okay, by default dia akan jadi macam ni lah. Okay, kat sini ada code, ada chart, ada hot order market. Ni ada commentary dan bawah ni adalah order summary lah, account summary, working order dan order fill. Okay, so kalau nak remain dengan interface yang sedia ada ni pun tak ada masalah. Okay, so kita boleh customize kita punya interface ni. Okay, yang tak nak, contoh biasanya saya tak nak yang ni lah, saya tak nak ni CMA group commentary ni, tak nak lah saya tak nak ni, saya boleh delete. Okay, boleh pangkahkan aja kalau tak nak. Okay, kalau tak nak kita boleh pangkahkan saja. Okay, kalau semak tengok simbol-simbol yang tepi ni, kita boleh create new list. Okay, kita boleh create new list. Macam mana create new list? Okay, yang ni new list. Okay, new list. Okay, katalah kita sekarang trade crude oil dan ZLE soybean oil sahaja. Okay, untuk demo CPO tak ada untuk demo CPO tak ada lah. Okay, so kita just keluarkan saja kita punya market yang kita nak trade. Okay, sekarang ni kita nak linkkan antara quote, chart dan juga order. Okay, quote, chart dan juga order. Okay, kat sini saya movekan sikit. Okay, alright, so katakan sekarang ni saya klik ZL. Okay, saya klik ZL dan semua akan berubah. Chart akan jadi ZL, order pun akan jadi ZL. Okay, macam mana nak buat benda tu? Kita kena warnakan dekat sini. Okay, kita tukar warna. Katalah yellow. Okay, kalau dah bertukar yellow, yang sini pun kena tukar yellow. Okay, apa yang kita nak tukar? Okay, kalau kat sini dia akan keluar chart ZLE lah, chart apa yang kita klik lah. Okay, katalah kalau kita klik ZLE, dia akan keluar ZLE. Kalau kita klik pada crude oil CL, dia akan tukar. Tapi kat sini tak tukar sebab kat sini warna biru. Okay, kalau kita nak dia tukar juga, okay, kita akan warnakan dia kuning. Okay, dia akan link semua. Okay, tengok kalau kita, saya klik pada ZL, dia akan tukar. Okay, dia akan tukar. Okay, sekarang harga ZL adalah 6339, harga crude oil adalah 6755. Okay, dia bertukar. Okay, so untuk order, untuk memudahkan, saya akan letak ni, kita boleh drag kita just hold ni, klik dan hold, kemudian drag ke sini. Kita boleh customize macam tu. So yang quote ni biasanya saya akan letak belah sini ya. Kita adjust macam tu. Yang ni semua kita tak nak, kita pangkah je. Okay, so dekat sini kita punya order akan jadi macam ni lah. Order kita belah sini. Okay, so kita boleh adjust lagi macam ni. Okay, kita boleh adjust. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak buat OCO ataupun bracket order. Okay, bracket order ni, okay, bracket order, katalah sekarang ni saya nak trade CLE U21, maksudnya crude oil lah, contract U contract apa U September 2021. Okay, so kalau saya nak buy market, saya just klik pada buy market, sell market. Ini pending order lah, bid dengan us.
Okey, kemudian ini adalah lot. Kalau nak 2 lot, klik pada 2 lot, dia akan bertukar, ataupun boleh increase lot berapa kita nak. Okey, ataupun kita boleh tuliskan kalau kita nak tulis. Okey, kalau nak 10, 10. Okey. Okey, contoh biasa satu lah kan kalau kita nak start kan. Okey, 1. So stop order ni maksudnya kalau kita place stop order, order tu akan jadi stop ataupun stop limit. Okey, dinasihatkan biarkan kepada stop sajalah. Kemudian day, kalau kita pilih day maksudnya kita punya order valid until end of the day. Okey, sampai EOD saja kalau kita GTC. Selagi kita tak cancel, order tu akan valid. GTD adalah good to date, maksudnya selagi tak sampai date yang kita mention kat sini, order kita akan valid. Okey, tu terpulang kepada masing-masing. Okey, yang ini tak payah apa-apa. Okey, kat sini ada OCO dengan alamak. Okey, saya letak kat sebelah sini Okey, kat sini dia ada OCO dan juga bracket mode. Okey, nanti saya tunjukkan macam apa beza dia Okey, untuk bracket mode, kalau kita nak letak stop loss tu secara automatik, okey, custom bracket setting for CLE. Okey, kita buat custom bracket setting. Okey, kemudian katalah kita nak buat stop loss 10 dan target profit 10. Okey, RRR kita adalah 1 1 10 10 10 target profit dan 10 stop loss. Okey, kalau nak kita ubahlah kat sini 20. Okey, kat sini saya cuba 10 10 10 depends lah. Kalau kau nak 20 20 20, tulislah 20 20. Depends kepada masing-masing preferences. Okey, kemudian kita kena klik dan jadikan dia warna kuning, baru dia akan aktif. Okey, baru dia akan aktif. Alright. Apa ni? Okey, so bila kita dah klik pada ini, kalau kita nak deactivate dia, just klik lagi sekali sampai tak ada warna kuning. Kalau kita nak activate dia, klik. Okey, so whatever order yang kita buat, dia akan jadi OCO lah. Contoh saya akan buat buy kat sini lah. Saya akan buat buy kat sini Okey, kita nak buy apa? Okey, kalau katalah kita nak buy stop 6756. Okey, sekarang ni 6755. Okey, kita nak buy stop 6756. Okey, kat sini lah. Okey, buy stop. Okey, sorry. Okey, katalah kita nak buy stop kita kalau dia tak keluar stop kat sini, maksudnya dia tak boleh buat stop order lah, sebab sini dah jadi bid dengan us. Okey, katalah kita letak atas sikit. Okey, macam ni dia akan keluar stop order kat sini stop kat sini. Okey, katalah kita nak stop order dekat 6758 6758, kita buat buy stop kat sini. Just klik kat sini buy stop. Okey, dia akan automatic keluar dia punya bracket order ni 10 10. Kalau kita nak adjust lah, kalau tak apalah, remain sajalah. Okey, kita just klik pada place order. Okey, bila place order, dia akan ada keluar satu kat sini, maksudnya satu lot kita pending order buy kat sini lah. So dekat chart pun akan ada keluar kat sini 6758 kat sini ada keluar lah. Dia akan ada keluar garisan kat sini, maksudnya kita ada pending order kat sini maksudnya kita ada pending order. Okey, once dia dah hit, nanti kalau dia hit, kita tengok macam mana jadi dia. Okey, kat sini ada working order dah keluar kat sini working order maksudnya dia tengah pending working ni. Okey, kalau kita nak edit, sama ada kita boleh edit kat sini. Okey, kita boleh modify order. Katalah kita nak turunkan ke 57. Okey, modify. Okey, tak dapat sebab dia dah jadi dekat situ, dia dah naik Okey, katalah kita nak modify ke 59. Kita buat kat sini lah. Alah, dia refresh pula apa ni. Okey, tak apa, sebab demo kan. Okey, sebab dia OCO order Okey, ini adalah kelebihan OCO order. Whatever happen, kalau kita punya internet putus ke, chart load ke apa ke, kita punya order akan still ada dekat situ. Tengok kita punya order dah kena tadi kat 57 tadi kan. Dekat 58 57 ke 58 57. Okey, order kita dah hit kat sini. Lepas tu dia automatic place kita punya kita punya order buy stop kat 6758 tadi kan. Okey, dia automatic letak 6768
jadi kita punya target profit, dan 6748 sebagai stop loss. Lepas tu dia akan ada tanda dekat kita punya chart juga so kita boleh nampak lah. Ok, untuk time frame kita tukar 1 minit untuk lebih nampak lah. Ok, mana chart dia? Refresh. Ok, macam tu. Ok, so nanti apabila salah satu order akan kena, katalah dia kena dekat target profit, dan stop loss ni dia akan automatic cancel lah. Sekiranya dia kena pada stop loss, nanti dia punya target profit order ni, limit order untuk target profit ni dia akan cancel. Okay, so itulah cara untuk menggunakan features bracket order. Okay, bracket order. Okay, so ini adalah cara untuk menggunakan bracket order pada CQG. Okay, jadi bilangan lot semua kita boleh nampak kat sini satu-satu. Okey, sekiranya kita ada kat sini ada profit L1 maksudnya long one dekat 6758. 10 ni kita punya profit lah. Kita punya profit. Okey, 2 ni ada berapa pending order. Sekarang ni kita ada 2 pending order satu dekat limit order dekat target profit ni 6768, dengan satu lagi dekat 6748. Okey. Kita boleh klik sini tengok apa order yang tengah pending ni. Okey, kat sini boleh tengok, kat sini pun boleh tengok. Okey. So, mudah. Ini memudahkan Okey, kalau kita nak confirm sama ada order ni adalah server side ataupun tidak, order ni akan hilang ataupun tidak maksudnya order ni ini apa ni? Oh, ini saya terlukis pula. Okey, sama ada order ni adalah server side ataupun tidak, senang sahaja. So, kita just log out. Okey, kita log out. Okey. Sekiranya dia bukan server side, okey, kalau dia bukan server side OCO, order tu akan hilang order tu akan hilang dan cancel. Okey, so kita login semula. Sekejap, saya ambil password. Okey, kita login semula. Dan order kita masih ada. Okey, order kita masih ada dan tak di cancel walaupun kita tutup kita punya laptop, kita tutup kita punya chart, tak ada masalah. Kita buka semula, masih ada kita punya pending order. Okey, begitulah caranya untuk buat pending order. Untuk buat bracket ataupun auto stop loss dan target profit pada CQG desktop. Okey, 6768 maksudnya kita punya target profit dah kena hit lah. Okey, 6768 kita punya target profit hit kan. Okey, dia akan keluar kat sini. Okey, dia akan tunjukkan lah kita punya kat chart ni. Kita punya entry kat sini 6758 tadi tu. Okey, kemudian dia hit kat sini lah 6768 dan 6748 cancel. Okey, kita boleh check balik dekat sini. Okay, order field order field yang ni 6768. Okay, position dah tak ada, dia automatic lah. Okay, order working pun tak ada. Okay, so maksudnya dekat sini dia punya OCO ni ataupun bracket order ni works lah. So once kita buat automatic bracket tu, once kita dia kena stop loss ataupun target profit salah satunya, dan satu lagi order akan cancel. Okay,